Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua murid tingkatan 2. Jadi bertemu kita sekali lagi pada hari ini di dalam sesi PDPR mata pelajaran pendidikan seni visual di bawah tajuk 11 seni foto. Okey, jadi pada hari ini cikgu dah sediakan bahan pembelajaran iaitu satu link Google Form yang lengkap dengan pautan buku teks bagi tajuk pelajaran kita pada hari ini. Pengenalan tajuk pelajaran, penerangan tajuk pelajaran, bahagian A yang terbahagi kepada 30 soalan objektif dan bahagian B terbahagi kepada 4 soalan kebat. Sebarang maklum balas awak sampaikan ke dalam WhatsApp group dengan segera supaya cikgu dapat memberi respon. Okey. Untuk makluman semua murid, objektif pembelajaran kita pada hari ini ialah di akhir pembelajaran, murid dapat mengikuti pembelajaran kendiri tajuk 11 seni foto dan menghantar penyertaan kuis yang terdiri daripada 30 soalan objektif dan 4 soalan kebat melalui instrumen pembelajaran dan pentaksiran Google Quiz. Jadi kita ada 6 kriteria kejayaan pada hari ini. Yang pertama, murid berjaya menyatakan definisi kamera pinhole. Yang kedua, murid berjaya membanding beza antara kamera pinhole dan kamera obscura. Yang ketiga, murid berjaya menyenaraikan sekurang-kurangnya 3 fungsi kamera pinhole. Yang keempat, murid berjaya menyenaraikan ciri-ciri image kamera pinhole. Yang kelima, murid berjaya menguraikan sekurang-kurangnya 3 fakta sejarah kamera pinhole. Dan yang terakhir adalah murid berjaya mencapai sekurang-kurangnya 80% markah Google Quiz. Okey, jadi cikgu nak awak dengar penerangan tajuk pelajaran yang cikgu dah sediakan di dalam Google Quiz berkenaan. Fokus, tengok perincian ataupun perbezaan antara pinhole dan obscura dan jawab soalan-soalan yang dikemukakan itu dengan tepat. Jadi kepada yang telah mencapai 80%, seperti biasa, awak forwardkan awak punya sijil ke dalam WhatsApp group. Yang tidak berjaya mencapai 80%, seperti biasa amalan kita selalu untuk menjadikan awak berjaya mencapai objektif pembelajaran dan kriteria kejayaan yang ke-6 pada hari ini, awak cuba lagi. Okay. Cuba kali kedua, kali ketiga, kali keempat. Okay. Macam ni, awak fikir macam ni. Kita cuba sekali, kita gagal. Kali kedua, kita cuba, kita makin ingat. Kali ketiga, kita cuba, kita makin lagi ingat. Kali keempat, cuba, kita dah jadi terbaik. Betul tak? Okay. Jadi, cuba lagi. Alright? Cikgu tunggu. Cikgu akan keep monitor Google Quiz punya report untuk tengok sesiapa yang log in dan tidak log in dalam tempoh 1 jam 30 minit ini. Okay. Kita chat di dalam WhatsApp. Alright? Untuk setengah jam yang pertama ini, kita dah dapat respon daripada yang pertama adalah Nur Atiha binti Muhammad Zaki, 82%, tahniah. Muhammad Yusof, 92%, tahniah, rasanya paling tinggi sekali kan. Nurin Batrisha, 48%, cuba lagi sayang. Okey, cuba lagi, tengok betul-betul video tu Dan Sharifah Nadia, 64%, cuba lagi Sharifah Nadia. Oh, dah cuba dah. Sharifah Nadia kali kedua, 84%. Cikgu dah cakap kan, bila kita cuba kali pertama mungkin kita gagal. Bila kita tengok balik kali kedua, kita dah study elok, kita dah faham, kita boleh jawab. So, congratulations Sharifah Nadia, 84%. Nurin Batrisha, 56%. Cuba lagi Nurin. Nuraka Fakira, 73%. Sikit lagi 7% saja. Seterusnya Muhammad Faris Danish, 84%. Hari ini Faris Danish sekali try saja kan? Tahniah Faris. Alright, yang lain tolong cepat cikgu tunggu Okey, kepada yang dah download sijil, yang dah post dekat WhatsApp group, cikgu nak minta awak post juga dekat Padlet. Okey, kejap lagi cikgu akan beri satu link Padlet di mana Padlet tu kita embed kat dalam Google Site, which is siapa yang mengunjungi Google Site tersebut, dia akan boleh tengok awak punya sijil-sijil. Padlet tu nama dia adalah Gallery Sijil Google Quiz untuk tingkatan 2. Jadi semua tingkatan ada. Awak akan masukkan dekat galeri e-sijil untuk Google Quiz tingkatan 2. So cikgu akan bagi dia punya short tutorial kejap lagi. Okey, kejap saja. Okey, ini ialah link galeri sijil Google Quiz untuk tingkatan 2. Jadi apa yang awak kena buat? Awak klik saja link tersebut. Pilih Chrome. Okey, dekat sini keluar galeri e-sijil Google Quiz tingkatan 2. So nampak tak? Banyak sijil-sijil yang dah dipostkan. Okey, untuk penyertaan sebelum ni. Jadi semua orang boleh tengok awak punya sijil-sijil. Apa yang perlu awak buat? Mudah saja. Awak tekan saja tambah dekat bahagian kanan sebelah bawah ni. Tekan saja lambang anak panah ke atas ni untuk upload. Ambil files dan pilih sijil awak di dalam galeri handphone awak and then select. So automatic akan naik ke Padlet. Dekat sini awak bolehlah nyatakan apa-apa yang awak nak tulis. Okey. Dekat Padlet ni kita ada boleh komen Jadi orang-orang lain pun boleh komen terhadap pencapaian awak. So save. Okey, jom kita tengok apa yang jadi.
Okay, see, dia dah ada Okay, sekiranya awak login itu tanpa nama, jadi dia akan naik ni, anonymous ni. Okay, tanpa nama. Kalau awak nak nama awak ada, macam contoh yang ni cikgu gunakan akaun Suhaimi Jasman yang murid tingkatan 5 tu kan, dia ada akaun kat handphone cikgu. Jadi kalau awak login menggunakan email awak, dia akan naiklah dekat sini email awak. Tapi kalau awak login tanpa nama, akan naik anonymous ni lah. Macam mana awak nak login? Awak tekan saja dekat bahagian titik 3 tu. Sorry. Okay, jadi cikgu log out dulu yang Suhaimi ni Okay, awak tekan saja titik 3 kat sini. Tekan login ataupun sign up. Masukkan email awak. Okay, macam yang ni cikgu masukkan semula Suhaimi Jasman. Dia punya password. Ini memang password untuk upload. So, tekan login. Tunggu kejap sementara dia loading. Okay, nampak? Okay, bila awak dah login ni, awak tak perlu log out kat bawah ni Awak masuk balik link tadi. Sebab dia dah naik profil awak, baru awak upload semula. So dia akan naiklah gambar profil awak dan nama awak. Kalau awak tak login, dia akan naik anonymous ni saja. Alright. Jadi biasakan untuk selepas selesai hantar terus post dekat Padlet juga, alright? Cikgu, saya dah submit tapi tak ada sijil dekat email. Okay, email. Tengok. Nur Syazwani binti Muhammad Azwan. Syazwani, awak dapat 72% sayang. Tak mencapai kriteria kejayaan. Minimum 80% untuk dapat sijil. Cuba lagi sekali. Sekarang kita ada 20 respon. Kita tengok Yang respon sekarang adalah daripada 2 Wangsa, 65% dah respon. 2 Maju, baru 35% respon. 2 Setia, belum lagi respons. Mana pergi 2 Setia? Tak bangun tidur lagi ke 2 Setia? Hello. Untuk frequently missed questions adalah nombor 8. Ada 5 yang salah pada nombor berkenaan. Apakah formula yang digunakan untuk merakam imej menggunakan kamera pinhole? The formula is macam mana? Semakin kecil lubang pada kamera, semakin terang dan jelas imej yang terhasil. Semakin besar lubang kamera, semakin kabur dan gelap imej yang terhasil. Okey, cikgu bacakan respon terkini. Tahniah kepada Ahmad Safwan bin Abdullah 92%, Sarah Syairah binti Ibrahim 95%, Nurin Batrisya 60%, cuba lagi Nurin, Nur Syazwani 72%, cuba lagi Nur Syazwani, Nur Amnah Zafira 95%, tahniah Amnah, Nurin Zulaika 88%, tahniah. Mai Syairah Dayana 47%, Mai Syairah. Salah dekat mana ni? Kejap lagi saya tengok ya. Nuraka Fakira 73, cuba lagi. Nurin Kasrina 72, cuba lagi. Kas. Cuba lagi Kas. Aiman Irfan 81, satu saja lebih ni. Tahniah Aiman. Nurin Batrisya 61. Cuba lagi Nurin. Muhammad Nur Fitri 82%. Okey, tahniah dan syabas. Tolong save awak punya CJ dan sendkan dalam WhatsApp group dan post di galeri e-sijil Google Quiz tingkatan 2 dalam Padlet link yang cikgu dah bagi. Assalam cikgu, saya dah siap download sijil dan post macam biasa kan? Yes Muhammad, download sijil dan send kat dalam group. Mana pergi murid 2 Setia ni ya? Saya tunggu tak masuk-masuk lagi. Kita dah habis cuti Deepavali sayang. Tolong berpijak di bumi yang nyata. Masuk segera. Yang mana belum mandi tu tak payah mandi. Datang dulu dekat sini. Jawab dulu form yang cikgu bagi. Okay? Tolong post segera sayang. Cikgu tunggu ni. Hello, 2S. Dekat mana you all? Aiman Hakim, Anis Syafiqah, Arisha Wadi. Lagi? Waiz Jufri. Terus salam dekat Wazir Jufri. Kat mana you all ni? Hilang ke mana? Lenyap ke? Hello, hari ni 19 November. Kita cuti sekolah 18 Disember. Sebulan lagi. Okay, sekarang kita masih bersekolah sayang. Home based learning. Okay, tolong bangun tidur. Status semasa sekarang kita dah dapat 30 orang. Sepatutnya untuk 3 kelas ni kita ada 73. Means 43 lagi belum aktif. Okay. So, tahniah kepada Nur Syazwani 89%. Iman Darwish 93. Ini adalah pengikut setia Cikgu Atila. Untuk 2 Setia walaupun yang lain tak bangun tidur lagi ke. Okay. Nurin Kasrina 78. Cuba lagi Nurin, sikit saja lagi Kas. Nurin Batrisya 77. Alia Sabrina 95. Alia yang tak pernah mengecewakan itu. Oh, Kasrina 95. Tahniah. Okey, tahniah Alia, tahniah Kas Nurul Atika Maisara 74. Cuba lagi Mai. Cikgu, fotografi tu maksud dia tangkap gambar lah kan? Ya sayang. Okey, fotografi ni dia adalah satu istilah daripada Greek. Terbagi kepada 2 pecahan. The first one is photo, the second one is graphene. Graphein, graphene. Foto tu maksud dia cahaya dan graphene tu maksud dia melukis. Cahaya melukis. Apa yang kita faham? Okey, cahaya melukis. Tapi dia adalah terjemahan bagi satu
satu hasil gambar yang membawa mesej tertentu. Tak kira lah kalau gambar portrait manusia, ada mesej yang dibawa. Gambar landscape pemandangan, ada mesej yang dibawa. Jadi apa maksud seni fotografi tu atau seni foto tu? Seni fotografi adalah satu bidang ilmu yang menggabungkan teori, amali, daya kreativiti seseorang individu dalam menghasilkan satu gambar yang berkualiti untuk menyampaikan mesej tertentu. Okay, itu fotografi. Kenapa kita perlu belajar fotografi ni? Penting ke? Tak boleh ke kalau ada kamera pergi tangkap gambar? Boleh pergi tangkap gambar, tapi cuba kita bandingkan. Kalau kita tak belajar seni fotografi dan orang yang belajar seni fotografi, kita tengok balik dari segi hasil kualiti gambar yang dihasilkan tu, adakah sama? Okay? Adakah sama gambar selfie yang kita ambil, kualiti dia dengan gambar selfie yang pelajar fotografi ambil? Tak sama. Sebab tu kita ada fotografer yang berkelayakan. Okey, kalau dalam kehidupan seharian kita kan, yang paling terdekat, kakak kita kahwin, abang kita kahwin, abang kita ada ambil fotografer kan untuk tangkap gambar kita. Kenapa dia tak upah kita je suruh ambil? Sebab gambar yang kita hasilkan itu tidak berkualiti dari segi pencahayaan, dari segi mengetengahkan subject matter, dia tak sampai. Okay? Jadi that's why abang kakak kita upah fotografer luar untuk ambil gambar supaya dia nak gambar tak kira lah wedding dan sebagainya. Ni cikgu bagi contoh wedding lah kan. Tak kira dia nak gambar perkahwinan itu sesuatu yang bermakna, nak menimbulkan makna melalui gambar yang dihasilkan itu. Kualiti gambar saya. Perhatian semua murid tingkatan 2. Sekarang dah 12.58, which is kita dah tamat waktu PDPR untuk mata pelajaran pendidikan seni visual mengikut jadual. Kita tamat sepatutnya 12.30 kan. Okey, jadi cikgu nak buat kesimpulan ataupun rumusan pelajaran kita hari ini. Di dalam Google Quiz Report, cikgu terima 57 respons. Okey, 57 rekod penyertaan tu, di mana 16 penyertaan adalah ulangan. Nampak tak tadi yang ulang 2-3 kali kan? Faris, Alia kan? Yang ulang tu, so ada 16. Jadi kalau 57 respons tolak 16, kita ada 41 penyertaan. Okey, 41 penyertaan yang mencapai 80%. Okey, 41 penyertaan yang mencapai 80%. Jadi kelas kita sepatutnya 73 penyertaan. 73 tolak 41, 3 tolak 1, 2, 7 tolak 4, 3. So masih ada berbaki 32 murid yang belum hantar penyertaan. Okey, untuk 41 ni alhamdulillah 41 mendapat sijil 80%. Okey, bermakna dia dah mencapai objektif pembelajaran dan kriteria kejayaan yang ke-6 tu. Okey, yang cikgu bacakan tadi tu kan, yang ke-6 tu. Tahniah dan syabas cikgu ucapkan. Untuk 32 lagi murid ni, seperti biasa cikgu panjangkan tempoh penyertaan sebab cikgu faham mungkin ada di antara dalam kalangan kita yang berkongsi handphone, yang berkongsi laptop dengan adik, dengan mak dan sebagainya, ataupun tak ada internet buat masa sekarang kan. Sebab melalui arahan cikgu di dalam WhatsApp group pun ada yang belum read, betul tak? Ada yang belum read. Jadi cikgu rasa mungkin dia tak baca sebab tak ada capaian internet dan sebagainya kan. Alright, jadi cikgu akan panjangkan untuk penyertaan ini sehingga esok. Okey, jam, cikgu kalau boleh tak nak pun bagi jam, tapi biasanya pukul 10 malam tu cikgu akan buat report untuk refleksi. Okey, untuk refleksi yang kali kedua lah, untuk rekodkan penyertaan murid yang tercicir. Means kalau awak tak hantar lagi esok, tengah malam pun belum lagi, cikgu nak kena telefon dan tanyalah. Okey, kenapa awak belum hantar kan? Takut awak tercicir pelajaran ni. Okey, jadi tahniah sekali lagi kepada yang sangat laju memberi respon, kepada yang banyak tanya. Oh, lagi satu, cikgu ada terima PM daripada Sabrina. Okey, dia tanya, untuk tajuk seni foto ni kita belajar tak pasal nak ambil gambar cikgu? Alright, untuk tingkatan 2 ni kita belajar mengenai pengenalan seni foto. Okey, more to aspek sejarah, which is kamera yang kita fokuskan adalah obscura dengan pinhole. Okey, tapi kebanyakannya adalah pinhole lah sebab obscura tu terlalu lama kan, terlalu lama. Jadi kita fokus on pinhole dari segi siapa pelopor pinhole, ciri-ciri image pinhole, okey, bagaimana sistem pencahayaan pinhole. Alright, itu yang kita tengok. Apa yang awak jawab tadi lah, itu konten pelajaran untuk tingkatan 2 lah So bila awak masuk tingkatan 3, awak akan belajar lagi seni foto, tetapi skop dia lain. Skop dia adalah kamera dan peranti pengimejan. Okey, masa tingkatan 2 awak belajar dulu sejarah kamera. Masa tingkatan 3 dah ada kamera, jadi kita belajar macam mana pengoperasian kamera tu. Okey, DSLR tu apa? SLR tu apa? TLR tu apa? Okay. Web camera tu macam mana? Kamera panorama tu macam mana? Instant camera tu macam mana? Okay, jadi awak akan belajar mengenai jenis kamera,
format kamera, composition dia punya gambar kamera tu. Macam mana nak ambil gambar, kalau kita nak ambil gambar landscape, frame dia macam mana, format dia macam mana, kita nak control ISO ke, okay, nak control lain-lain tools dia tu macam mana. Itu awak akan belajar masa di tingkatan 3. Bila awak masuk tingkatan 4, okay, tingkatan 2 dah belajar sejarah, tingkatan 3 kita dah ada kamera, kita belajar. Cikgu record semula sebab tadi azan kan. Okey, dari mana? Okey, bila dah masuk tingkatan 4, contoh tingkatan 2 tadi dah belajar sejarah, tingkatan 3 dah ada kamera, dah tahu pengoperasian kamera, nak tekan apa, nak on off macam mana, yang basic tu kan. Okey, dah tahu nak guna kamera. Tingkatan 4 kita belajar pula mengenai genre fotografi. Seni foto, fokus dia genre fotografi. Genre tu apa? Genre tu gaya foto yang dibawa tu. Genre kewartawanan, genre jalanan, genre fashion, genre fine art. Okey, awak belajar pula mengenai itu. Okey, dah ada kamera, dah tangkap gambar. Okey, saya nak tangkap gambar genre dokumentari lah cikgu. Macam mana sebab saya nak ceritakan dokumentari mengenai ini. Okey, awak akan belajar mengenai yang tu. Right? Masuk tingkatan 5, awak dah belajar sejarah, awak dah ada kamera, dah belajar genre fotografi. Di tingkatan 5 apa yang awak akan belajar? Seni foto, manipulasi dan portfolio. Di mana gambar kita dah ada, macam mana kita nak buat editing gambar? Okay. Macam mana kita nak manipulasikan gambar yang kita tangkap menjadi gambar yang fantasi, daripada gambar realistik yang kita tangkap nak jadikan dia fantasi. Macam mana cikgu? Macam mana cikgu? Pernah tengok orang buat poster cerita Transformers, cerita Thor kan? Dia tangkap gambar di bumi tapi dia berada di planet lain. Itu kita panggil apa? Manipulasi gambar. Okay? Jadi yang tu awak akan belajar masa tingkatan 5. Jadi masa tingkatan 5 ni penting lah. Sebab apa? Sebab apa yang awak akan belajar tu mungkin sebagai persediaan untuk awak nak masuk universiti nanti di bidang seni fotografi dan sebagainya. Okay? So itu adalah kita punya flow syllabus daripada form 2 sampai form 5. Maknanya kita tidak habis di sini. Okay, bidang seni visual ni biasanya dia ada kesinambungan. Sama juga seni reka bentuk, seni craft, seni halus sama. Apa yang belajar di tingkatan 1-2 adalah asas. Masuk di tingkatan 3 lebih berfokus, tingkatan 4 lagi fokus, dan tingkatan 5 kita dah nak habis kepada bidang sesuatu kepada sesuatu bidang dalam seni visual lah. Sama ada bidang seni halus, seni craft, seni reka bentuk, grafik, komunikasi visual. Okay, jelas jadi no worries. Lagipun untuk tahun ni memang setakat ini saja dulu kan. Kita sentuh secara, it's not surface lah. Kita masuk secara teori dan ada sedikit eksperimen yang awak tengok secara visual. Okey, di dalam Google Site yang cikgu bagi tu, perasan tak untuk pengenalan tu, mungkin awak tak tengok semua sebab cikgu ada attach 8 video. Tutorial penghasilan pinhole menggunakan kotak, menggunakan Pringles. Tahu tak? Can yang Pringles tu, tong yang Pringles tu kan, macam mana kita buat pinhole macam tu. Jadi, untuk sepanjang tempoh PKP ni, siapa-siapa yang rumah ada kotak kasut ataupun apa-apa kotak lah yang sizing dia sesuai macam dalam video tu, ataupun bekas Pringles tu, tin dan sebagainya, sesiapa yang boleh menghasilkan produk pinhole menggunakan mana-mana tutorial itulah, okey, dan hasil dia divideokan dan hantar kepada cikgu, dan cikgu dah tengok nilai, awak layak diberikan tahap penguasaan 6. Okey, tinggi tahap penguasaan 6. Okey, jadi cikgu galakkan kepada anda, awak semualah, yang ada bahan-bahan di rumah tu, ada aluminium foil ataupun ada tracing paper, butter paper boleh gunakan. Yang apa, tidak tahu tak tracing paper, kertas tekap tu, kertas tekap yang kalau kain kita panggil jarang lah. Okay, yang transparent tu, yang boleh nampak, kalau kita sini letak kertas nampak sebelah sana. Okay, kalau ada boleh guna. Okay, boleh buat. Awak buat, awak videokan dan hantar kepada cikgu. Macam mana video tu? Macam video Danish Arman yang cikgu letakkan di bahagian penerangan tajuk tadi. Okay, tengok refer video tu, alright? Okay, kalau awak tak tengok, bukan tak tengok, macam awak nak info lain kan, untuk penghasilan pinhole menggunakan barangan sedia ada di rumah, kita panggil DIY project, awak boleh search saja dekat YouTube, type saja kamera lubang jarum ataupun pinhole camera tutorial ataupun DIY project. Ada banyak sangat, sama ada dari lokal ataupun video daripada luar lah. Okay, memang banyak sangat, banyak idea awak boleh dapat. So awak boleh tengok sendiri macam mana yang dikatakan cahaya masuk, membiaskan cahaya, menerbalikkan image, cahaya masuk depan dalam lubang yang kecil, pantul kepada aluminium foil dan menghasilkan image yang terbalik dan sizing dia kecil. So awak akan dapat gambaran tu dengan lebih jelas sebab awak melaksanakan projek tersebut. Okey, jadi cikgu galakkan, kalau ada kesempatan cikgu pun nak buat juga sebab cikgu ada tong kat rumah, ada tong Pringles tu kan dekat rumah. Jadi kita buat sama-sama. Sebarang perkembangan gerak kerja tu awak just WhatsApp dekat dalam grup lah supaya memberi galakan juga untuk orang lain, idea juga untuk orang lain. Okey, jadi itu saja rumusan atau kesimpulan PDPR mata pelajaran PSV tajuk 11 seni foto tingkatan 2 pada hari ini.
Tahniah dan syabas cikgu ucapkan kepada semua. Anda semua memang terbaik. Kita jumpa lagi di minggu hadapan. Kepada yang masih belum hantar, tapi ni cikgu tengok ni dah bertambah dah report Google Quiz. Ada yang tengah hantar, cuma cikgu belum tengok siapa. Okey, sesiapa yang belum hantar tu teruskan menghantar. Cikgu buka penyertaan sehingga esok. Jadi selamat berada di rumah bersama keluarga tersayang. Jaga diri, jaga kesihatan. No school, no problem. Okay, home based learning. Thank you everyone. See you again. Bye. Thank you.